Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda setia bersama Bernama TV. Ruang bicara khas terus berbicara untuk malam ini kerana tumpuan kita adalah untuk memberikan analisis mengenai belanjawan 2021 yang telah pun dibentangkan lebih kurang 2 jam, berakhir tepat pukul 6.29. Jadi ada 2 jam kat situ. Betul. Walaupun Ana pada peringkat awal ada kerisauan ketika saya menonton bila mana Ketua Pembangkang bangkit untuk menyatakan bahawa kalau boleh biarlah 221 ahli parlimen sama-sama masuk ke dalam Dewan Rakyat. Tetapi saya difahamkan sejurus lepas itu semua ahli parlimen dibenarkan masuk. Dibenarkan masuk. Jadi pada peringkat awal itulah ada kebimbangan. Okey, dan kita mengharapkan juga segala teka-teki, segala harapan dah pun dilafazkan. Hanya kita nantikan pada 1 hari bulan 1 2021 maka akan bermulalah perjalanan belanjawan 2021 dengan tema yang diangkat, Ana. Teguh kita menang bersama. Teguh kita menang bersama. Betul. Bersemangat sekali tadi. Sebentar tadi YB Menteri Kewangan dalam sidang parlimen tadi. Begitu bersemangat. Saya jadi teruja pertama kali. Tapi menariknya, taklah menarik sebab selalunya dalam belanjawan yang lepas, bajet-bajet yang lepas, kita selalu berteka-teki warna pakaian. Betul. Tapi kali ini dah agak suram tentang perkara itu. Namun perjalanannya titik mulanya bermula pukul 2.30 di mana Yang Berhormat Menteri keluar dari bangunan Kementerian Kewangan menuju ke Parlimen. Jadi perjalanan alhamdulillah sampai, tapi itulah rentetan-rentetan itu dapat kita lihat sebenarnya. Dan apa yang pasti untuk belanjawan 2021 ini juga peruntukannya sebanyak 322.5 bilion, secara keseluruhannya 20.6% daripada GDP, dan 236.5 bilion diperuntuk untuk perbelanjaan operasi, 69 bilion bagi untuk perbelanjaan pembangunan. Ada naik turun di situ. Dan ini adalah peruntukan yang paling terbesar sekali dalam sejarah negara. Itu yang paling sebenarnya akan menjadi tanda tanya kepada semua. Mana nak datang pendapatan negara seterusnya? Macam mana kerajaan nak ni kan belanjakan? Okey. Dan kita faham juga dari segi teras pembangunan itu sendiri disebut iaitu teras pertama mengambil peduli terhadap rakyat. Jadi saban tahun jugalah dari segi belanjawan kita dah mendengar untuk kerajaan akan mengangkat kesejahteraan rakyat, dan tahun hadapan juga untuk kesejahteraan rakyat diangkat dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Kemudian teras kedua memacu ekonomi, teras ketiga kehidupan yang mampan, dan teras keempat menambah baik penyampaian perkhidmatan awam. Dan di sini sebenarnya saya sempat menjengah laman Twitter, kalau kita dapat kongsikan juga. Saya petik laman Twitter Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diangkat sebagai Ketua Pembangkang, menyatakan unjuran dan angka-angka dalam belanjawan 2021 membimbangkan. Kenapa agaknya? Jadi mungkin persoalan ini akan kita ajukan kepada ahli panel kita sebentar nanti, dan kita juga ingin melihat dari segi jangkaan awal. Walaupun pada peringkat awal KWSP itu antara yang heboh diperkatakan dalam tempoh seminggu dua ni. Betul. Tapi akhirnya memang dilaksanakan, dibolehkan pengeluaran akaun KWSP akaun satu, tapi dari segi jumlah itu hanya 6,000. 6,000. Pada peringkat awal sasaran dia 10,000. Tetapi itu juga menjadi tanya kepada semua, apa akan jadi sejurus nanti telah diberikan. Hari tua bagaimana? Jadi itulah. Saya melihat bahawa rakyat perlu dididik dalam hal ini, dan rakyat masih lagi perlu dididik dalam konteks belanjawan, kerana belanjawan itu tujuannya adalah untuk mengurus dan juga membangunkan ekonomi negara, bukan semata-mata untuk mewenang-wenangkan keperluan rakyat. Pembangunan ekonomi itu penting untuk mengurus negara. Baik, Ana, kita bersama dua ahli panel di studio. Silakan. Kita bersama dengan Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali. Selamat datang, Tan Sri. Dan kemudian kita ada bersama dengan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Tuan Adnan Man. Terima kasih kerana bersama kami. Dan kalau nak ikutkan, Tan Sri sebenarnya memang tak pernah mengecewakan saya lah. Sebenarnya Tan Sri sejak tahun 2006 macam tu kita dah start bercakap tentang belanjawan. Kadang-kadang itulah saya mengharapkan, walaupun semalam baru kita dapat hubungi Tan Sri, jadi Tan Sri kata terus je green light. Okey, saya pun bersyukur. Walaupun tadi dapat mesej kata tak boleh ke secara Skype je. Tapi tak boleh sebab Tan Sri adalah star kita malam ni, orang yang mahir dalam selok-belok. Tapi untuk Tan Sri, di bawah Majlis Tindakan Ekonomi kali ini belanjawan 2021 ada terlibat secara langsung? Secara langsungnya tidak, tetapi saya nampak banyak perkara-perkara yang disebut itu adalah perkara-perkara yang dibincangkan dalam Majlis Tindakan Ekonomi, dan antara yang terkini penubuhan majlis untuk penciptaan pekerjaan, itu adalah satu yang dibincang baru saja beberapa hari lepas dalam konteks untuk melihat bagaimana kita nak menyusun atur tenaga kerja di masa akan datang. Jadi
umum bagi saya ialah kerana tahun ni kita ada banyak pengumuman. Kita ada prihatin 2 kali, kita ada penjana 2 kali. Ini dah tambah lagi dengan bajet. Sebelum prihatin ada PRE 2020 masa Tun Mahathir dulu. Jadi berarti kalau kita total up ada seolah-olah macam 6 kali dengar ucapan-ucapan sebegini kan. Jadi begitu yang kita cuba nak mencari di mana yang baharunya. Di mana yang lainnya itu yang mungkin menjadi satu isu lah. Jadi yang mana yang baru, yang mana wow faktornya dalam belanjawan 21 ini? Saya sebenarnya dalam beberapa hari ini melihat ekonomi negara. Saya tertarik dengan saya memang menjangkakan, maksudnya matlamat yang pertama pastinya dalam keadaan ini kesejahteraan rakyat. Dan saya amat tertarik dalam konteks kumpulan masyarakat yang disebut sebagai vulnerable, rentan bagi saya itu adalah satu tajuk yang mungkin kita perlu kupas sejauh mana kerentanan rakyat dan juga firma-firma di negara ini. Jadi satu perkara yang menarik di situ, dan juga melihat dalam konteks terutama dalam konteks untuk memberi perlindungan sosial dan juga membina ataupun memberi peluang-peluang pekerjaan, itu satu yang ada beberapa perkara yang saya agak menarik di situ. Okey. Dan untuk QPAC sendiri, di mana wow factor untuk sektor awam ini? Untuk sektor awam, yang pertama kita berterima kasihlah kepada kerajaan kerana kerajaan telah memperkenalkan satu one-off, pemberian one-off untuk semua frontliner yang terlibat dalam memutuskan rantaian COVID-19. Jadi ini satu perkara yang baru, one-off ni. Sebenarnya kerajaan telah umum sebelum ini, iaitu along COVID daripada 400 ditingkat kepada 600, dan kemudian pada mereka yang terlibat sektor keselamatan diberi secara 200 setiap bulan. Jadi maknanya perkara tersebut telah pun ada. Dan sebagai tanda penghargaan, kerajaan sekali lagi beri 500 kepada mereka yang terlibat sebagai frontliner tersebut. Dan bagi kami inilah sesuatu yang amat bertepatan, kerana frontliner ini tugas-tugasnya amat berbahaya. Pada masa sama mereka terpaksa korban diri, korban keluarga, dan segala-galanya berkorban. Dan pada masa bertugas mereka sendiri berada dalam keadaan, orang kata pakaian PPE tersebut telah menyebabkan mereka sendiri tidak selesa, panas dan sebagainya. Jadi daripada kami ini adalah sesuatu yang baru apabila disebut one off kepada frontliner 500 tadi, 500 tadi. Ini adalah benda yang baru. Tetapi pada asasnya QPAC dan belanjawan ini kita tidak dapat pisah untuk kita nak melihat apakah pengumuman-pengumuman kerajaan pada penjawat awam, khususnya dalam bentuk perkataan bonus. Ini adalah tradisi. Mungkin tradisi itu telah berlaku sebegitu lama. Cumanya mungkin tradisi sekarang ni kerajaan masih mengekalkan perkataan bantuan khas, masih dikekalkan. Bezanya ada sikit tambahan lah. Pada tahun lepas kita cuma mungkin mendapat RM400. Pada tahun ini, tahun akan datang diumumkan dalam bajet ini adalah RM600. Ada sedikit peningkatan. Dan kami sendiri pun tidak mengharap begitu yang besar. Sebab kita tahu dalam keadaan sekarang, dalam keadaan pandemik COVID-19, bukanlah suatu yang amat tepat untuk kerajaan mengumumkan 2 bulan atau 3 bulan. Dan kita pun tidak menjangkakan sebegitu rupa. Cuma kita masih tetap berterima kasih kerana dalam keadaan yang begitu sukar, kerajaan masih mampu memberi bantuan khas kewangan, malah ditambah baik dengan peningkatan RM200 daripada pengumuman yang lepas. Okey, ada kecewa sikit lah kat situ sebab QPAC mohon sebulan. Tapi hari ini cuba dapat allowance. Itu bahasa kita bahasa perjuangan dan memang itu bahasa-bahasa yang kita tunggu setiap tahun. Apabila kita tunggu setiap tahun, dan malah kita pun dah hafal dah. Maknanya di akhir pembentangan sebagai menghargai penjawat awam, itulah bahasanya. Apakah angka yang keluar itulah bila dapat teks tu pun saya terus scroll ke belakang nak tengok apa sebenarnya. Okey, apa pun syukur, alhamdulillah. Baik, mungkin Ana nak mengajukan terus soalan. Saya tertarik dengan belanjawan 2021 ni kerana memperlihatkan begitu kesungguhan kerajaan terhadap frontliners, terutama apabila menyediakan berkenaan dengan orang kata program penjajahan off-take Kementerian Kesihatan yang akan diperkasakan untuk menarik pelaburan ke dalam negara ini. Jadi pandangan Tan Sri berkenaan ini? Dia sebenarnya dalam konteks yang satu kemudaratan yang dibawa oleh COVID. Itu kita semua tahu. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya krisis ini juga membuka ruang ataupun lebih tepat menyedarkan kita tentang perlunya kita ada perubahan.
Ya, dalam konteks kesihatan umpamanya, jika dibanding dengan negara-negara yang setanding, ya, perbelanjaan awam, peruntukan untuk sektor kesihatan ini dia sedikit rendah daripada negara-negara yang setanding. Jadi saya percaya dengan kesedaran ini bahawa kita perlu meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan dan infrastruktur kesihatan, kecukupan tenaga kerja dalam sektor ini memang mendesak sekali. Jadi berarti kita dapat lihat itu. Tapi saya nak bawa kepada beberapa lagi elemen-elemen lain. Umpamanya benda ni bukan benda yang baru. Umpamanya kita menyedari bahawa satu daripadanya ialah di Malaysia hampir 50% daripada isi rumah kita adalah bersifat mudah jejas. Itu banyak tu. Maksudnya jadi mudah jejas? Mudah jejas ini artinya ialah kalau yang biasa kita dengar ialah tahap kemiskinan. Kemiskinan 2,208, kalau pendapatan situ ke bawah itu miskin. Kemudian kita biasa dengan perkataan B40, 4,850, ya. Tetapi dalam konteks ekonomi sebenarnya itu belum lagi cukup. Mudah jejas ini berarti kalau ambil contoh, sepasang suami isteri dan anak 2 orang umpamanya, mereka bekerja, kedua-duanya bekerja katalah di sebuah kilang, dan jumlah pendapatan mereka RM5,000. Jadi dia di atas B40, tidak miskin. Tetapi kalau menggunakan petunjuk ataupun pemahaman ekonomi, ini adalah kumpulan mudah jejas. Jadi maksudnya berlaku saja hentakan sedikit, dia akan membawa kumpulan ini kepada ke tahap yang bawah. Tapi kali ini hentakan bukan hentakan sikit-sikit. Malahan kita lihat dalam sektor-sektor tertentu yang mungkin penggajiannya tinggi pun telah jatuh. Jadi berarti menyedarkan kita bahawa sebahagian besar daripada isi rumah kita berada dalam kategori mudah jejas. Itu satu. Saya nak beri yang satu lagi. Kerana dia berkait dengan matlamat pertama, itu dari konteks rakyat. Matlamat yang kedua, kelangsungan perniagaan. Di Malaysia, hampir 99% daripada enterprise perniagaan yang berdaftar adalah industri kecil dan sederhana. Ini 99%, besar ni. Ya, dan daripada jumlah itu berarti sekitar 900 lebih ribu begitu yang berdaftar, dan 600,000 adalah mikro. Jadi berarti kalau kita lihat struktur enterprise perniagaan yang menggajikan hampir 70% daripada rakyat Malaysia adalah terdiri daripada micro enterprise yang begitu rapuh dia punya kedudukan keuangan, model perniagaan yang mudah, tidak mengaplikasikan teknologi yang tinggi. Dan ini bagi saya dua kumpulan yang dianggap mempunyai, kalau dalam bahasa Inggerisnya, very high vulnerability, tahap rentan yang tinggi. Dan saya berharap bahawa bukan saja kita menangani dalam konteks tahun hadapan, tapi juga kita nak melihat perubahan struktur pendapatan masyarakat dan juga firma. Itu perlu menjadi antara sasaran utama. Tapi bagaimana pula dengan pelaburan luar ni, Tan Sri? Tan Sri melihatnya bagaimana? Adakah dia dapat dengan belanjawan ni? Malaysia memang merupakan satu destinasi pelaburan yang diminati, ya. Tapi kita tahu bahawa krisis pandemik ini adalah yang menyentuh seluruh dunia. Jadi secara umumnya dalam konteks pelaburan asing, kita berhadapan dengan kemarau pelaburan asing. Kalau kita nak pelaburan asing, Thailand nak pelaburan asing, semua orang nak. Jadi berarti apakah tawaran-tawaran kita? Di sini saya lihat ada beberapa tawaran, dan sebenarnya itu saya katakan tadi bahawa sebahagian besar itu adalah kesinambungan daripada penjana dan juga all the program yang telah dilaporkan, dan kita berharap kita berjaya menarik, dan dalam masa yang sama kita beri tumpuan kepada syarikat-syarikat dalam negara. Tapi saya menyifatkan Tan Sri bahawa kelemahan dalam belanjawan 2021 tetap ada kelemahan. Tapi ini pandangan pribadi saya, mungkin boleh disangka oleh Tan Sri. Kita tidak nampak satu insentif, satu inisiatif yang diambil oleh kerajaan, kerana saya lihat tak ada lonjakan untuk pulihkan ekonomi. Because kalau by count of muka surat pun 61 daripada 108 muka surat
adalah matlamat yang pertama, kesejahteraan rakyat. Dia memang banyak about giving. Sempat mengira page tadi. Saya ada semua muka surat, saya dah ada. 61, 22, 25. Dia ada 3 matlamat kan? 61, 22, 25. Jadi kalau kita baca pun kita dapat tengok dia punya speed dekat hujung tu, dia tinggal 1, 2, 3 baris. Tak terasa macam tak cukup puas lah gitu Jadi tapi saya percaya bahawa suasana yang kita hadapi memerlukan ianya menjadi begitu. Tapi kita tetap mengharapkan berlakunya transformasi anjakan-anjakan yang lebih besar. Contohnya ada satu yang disentuh tentang insentif untuk mengganti pekerja asing dengan pekerja tempatan. Tapi bagi saya berharapkan dia lebih besar sikit cerita dia. Jadi barisannya tu tersorok di dalam beberapa ayat. Itu isu yang besar. Kerana pokok pangkalnya nak hidup senang kena bekerja, dan nak bekerja kena ada peluang bekerja. Jadi apakah tindakan kerajaan dalam konteks ini buat masa ini? Kita harus melihat kerajaan mampu atau tidak mewujudkan peluang pekerjaan. Kerana saya melihat tak ada juga projek-projek besar berimpak tinggi yang mampu menzahirkan peluang pekerjaan. Dan tadi untuk Tuan Adnan tadi Tan Sri ada menyebut tentang golongan yang mudah jejas. Bagi kaki tangan awam, adakah kita boleh menyifatkan kaki tangan awam ni antara golongan yang dilihat mudah terjejas? Ya, betul. Saya setuju dengan perkataan mudah jejas. Bagi kami penjawat awam ni kita ada kumpulan pelaksana yang disebut dalam skim perkhidmatan grade 40 ke bawah. Apabila kita sebut mudah jejas ni maknanya kami juga terlibat. Kerana saya dengan pasangan saya contoh, salah seorang kerja kerajaan, seorang kerja swasta, ataupun pasangan kita bekerja dalam sektor ekonomi atau peniaga dan sebagainya. Apabila pandemik ini berlaku, maknanya pasangan kita tidak boleh ada pendapatan. Akhirnya pendapatan isi rumah kita tidak sampai sebagaimana biasa. Pendapatan isi rumah ni penting kerana kami ada loan yang kita buat combined loan bersama dengan pasangan kita. Akhirnya pasangan kita tidak ada pendapatan, maknanya pendapatan isi rumah kami telah terjejas dan kami juga ada benda-benda yang kami kena rutin pembayaran seperti perumahan, LPPSA dan sebagainya, dan kami tidak ada moratorium dengan LPPSA. Jadi maknanya kami juga terjejas dan kumpulan kami adalah kumpulan yang mudah terjejas. Jadi apabila kerajaan juga memperkenal dalam bentuk B40 dan M40 di bawah prihatin rakyat sebelum ni, kita ada bantuan tersebut. Tetapi dengan bajet yang baru ini yang dibentangkan tadi, kita telah tidak nampak kumpulan M40 ni dalam bantuan tersebut. Kita cuma dapat lihat bantuan dalam bentuk pendapatan 5,000 ke bawah. Jadi maknanya kumpulan mudah jejas tadi sebahagiannya telah pun tidak berada dalam kelompok mendapat bantuan dalam konteks M40, telah pun tidak ada. Jadi pada satu ketika ada juga pandangan menyatakan penjawat awam tidak perlu mendapat bantuan prihatin nasional. Tapi sebenarnya itu bukan satu pendapat yang betul. Kerana kami adalah kumpulan yang mudah jejas, kerana kami telah pun dikelompok sebagai M40, kami juga telah dikelompok sebagai B40 yang telah ada dalam kumpulan kelompok yang boleh mendapat bantuan prihatin nasional. Jadi kita menyanggahlah pandangan tersebut kerana kita telah pun digariskan sebagai kumpulan yang berada dalam B40 dan M40 yang ada dalam kategori patut dapat bantuan prihatin nasional. Begitu juga bajet ini, maknanya sebahagian dari kami mungkin terlepas dari segi bantuan-bantuan yang telah pun diumum, iaitu 5,000 ke bawah. Maknanya sebahagian daripada kami mungkin tidak termasuk dalam kumpulan bantuan ini, dan sudah tentulah kami juga terjejas kerana pasangan-pasangan kami, contohnya kami yang bekerja di bandar-bandar besar, sudah tentulah kami ada second job ataupun pekerjaan kedua seperti berniaga kecil-kecilan ataupun berniaga menjadi pembantu kedai ataupun menjadi peruncit ataupun buka kedai jahit dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada pendapatan isi rumah asal yang kami dapat sebelum datangnya COVID. Jadi apabila COVID ni melanda, maknanya sektor-sektor ini terjejas, maka kami juga terjejas dari segi pendapatan isi rumah. Pada masa sama kami tidak ada ruang dalam mendapat kemudahan moratorium daripada LPPSA. Okey. Jadi
Diana. Okey, cuma ada pertanyaan, mungkin ada keraguan sikit daripada saya sebab sekarang ni kerajaan mengumumkan untuk mewujudkan inisiatif My Step. Okey, di mana 50,000 pengangguran ataupun pekerja akan dimasuk dalam sektor awam, khususnya dalam sektor kesihatan. Jadi tidakkah nanti selepas COVID-19 tu akan mewujudkan lambakan dalam sektor yang tertentu itu? Okey, ini bermakna bila diwujud 50,000 peluang pekerjaan ini bermaksud pekerja yang sedia ada ni belum mencukupi. Dan kami memang tahu pekerja ini tidak mencukupi kerana waran yang wujud pada masa ini tidak diisi sehingga 100%. Average berada dalam keadaan 85%. Dan kerajaan juga melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan tidak ada pengecilan saiz perkhidmatan dan kekal 1.62 juta pada walaupun kerajaan telah memperkenalkan e-government, e-kerajaan. Kerana keperluan bersemuka dengan rakyat tu masih berada dalam tahap tinggi, khususnya di luar-luar bandar. Maknanya touching ataupun sentuhan penjawat awam masih diperlukan. Ada sentuhan yang tidak boleh kita buat secara e-kerajaan, elektronik dan sebagainya. Jadi keperluan tu masih wujud. Jadi justru itu wujudnya My Step tadi, kita menyambut baik. Cumanya kita nak lihat supaya My Step ni juga memberi keutamaan kepada penjawat awam kami yang telah pun diberhentikan sebelum ini. Kontrak mereka yang ditamatkan kerana situasi semasa yang wujud pada tahun 2018. Jadi eloklah dikembalikan kepada mereka dulu secara keutamaan, khususnya pada mereka yang terlibat dengan PLKN, mereka yang terlibat dengan jasa, mereka terlibat dengan Felda Seranta, Seranta Felda, mereka juga yang terlibat dengan SPAT dan sebagainya, sebab mereka telah ada pengalaman dari segi pekerjaan. Justru itu ada keutamaan ini patut kepada mereka diberi secara keutamaan untuk mereka kembali bertugas dalam waktu yang sukar, dan mereka sebenarnya telah pun berada dalam keadaan yang amat sukar dalam tempoh 2 tahun yang lalu. Okey, baik. Kita akan terus berbincang kerana kita akan berakhir pukul 10 malam dan kita juga sekejap lagi akan mendapatkan rakan-rakan ataupun tetamu di dalam talian untuk melihat apakah respon awal mereka berhubung dengan Belanjawan 2021. Namun ada soalan lanjutan tentang penjawat awam kerana kita melihat beban kerajaan itu sendiri ada di di bawah penjawat awam kerana isu pesara itu sendiri. Kerajaan kena bayar duit pencen yang terus meningkat. Jadi ini antara beban kerajaan kerana itu Singapura dah tak adalah untuk pencen. Betul. Jadi selepas ini saya perlukan komen daripada Tan Sri berhubung perkara ini kerana mungkin kalau kerajaan dah tak bayar pencen, ada duit yang kita boleh gunakan untuk aspek dah mungkin jangan marah saya. Ini antara memang perkara yang berkisar berlaku. Jadi kita rehat dulu dan kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Syuhaimi dan juga Ana Zulkifli. Kita tadi awal tidak sempat nak perkenalkan masing-masing kan. Betul. Terus kita terjah. Kita terlampau teruja. Hari ini Belanjawan 2021. Belanjawan yang mencipta sejarah yang paling tinggi sekali dengan tema Jadi awal-awal ni nak ingat tema memang susah. Teguh kita menang bersama 2-3 hari kena tatap baru dia masuk. Jadi okey, sebelum kita berhenti rehat tadi saya ada ajukan satu soalan. Beban kerajaan itu sendiri adalah di kalangan penjawat awam sekarang dah berapa juta? 1.62. Dan mungkin tadi dalam perbincangan sebab petang tadi ketika Belanjawan Tan Sri juga ada dalam FB Live bersama barisan Profesor Negara MPN. Jadi apa juga yang dibawakan dalam perbincangan itu dan adakah ia selari dengan apa yang dibentangkan oleh menarik. Soalan pertama yang ditanya saya tadi ialah apakah keutamaan dan mungkin firasat itu dalam lah. Saya menyebut tentang kelangsungan kehidupan rakyat dan saya menyebut tentang pekerjaan. Dan bila Menteri Keuangan membentangkan tadi, I feel like it strike. Maksudnya dari segi keutamaan, ataupun Tan Sri dah dapat hint awal no. I mean, basically because kita dalam masa beberapa bulan yang lepas ini adalah almost 100% of my time lah. 100% melihat kepada isu-isu yang kita hadapi sekarang. Saya nak kalau boleh nak bawa sedikit tentang isu pekerjaan. Kerana bagi saya dalam konteks ini satu yang amat penting, di samping kita beri bantuan-bantuan tertentu secara one off dan sebagainya, ialah untuk memastikan rakyat Malaysia mampu mendapat pekerjaan yang bersesuaian dengan kepakaran dan juga dengan pengalaman mereka dan sebagainya. Ini satu persoalan yang besar.
kita dengar tentang kadar pengangguran. Kalau sebut kadar pengangguran ni, setengah orang kata rendah sangat ni, kata 4.7%, lebih kurang dalam 741,000 ya, orang yang dianggap menganggur. Tetapi saya ahli ekonomi, tapi kena be careful ya dengan istilah-istilah ni. Kerana umpamanya kalau seorang itu dia bekerja, katakanlah saya ambil tinggi, saya suka guna contoh ini sebab banyak kawan-kawan dalam sektor penerbangan, mereka bekerja, ataupun sektor perhotelan, mereka bekerja, gaji let's say katalah dalam biasa katalah 40,000 katakan. Tiba-tiba penerbangan tidak ada, maksudnya menurun dengan begitu mendadak, maka rentetannya banyaklah yang akan kekurangan masa bekerja. Mereka tidak dibuang kerja. Kalau tidak dibuang kerja, angka pengangguran tidak meningkat. Tetapi the pain is there. Maksudnya kalau gaji 30,000 itu kelaziman. Jadi pastinya corak hidup mereka juga bersandarkan kepada pendapatan mereka. Mereka ada rumah, mereka ada kereta dan sebagainya. Sebab tanggapannya ialah saya akan dapat pendapatan sebegini dalam tempoh masa-masa tertentu. Jadi hari ini dia drop dengan begitu signifikan. Ini kita katakan sebagai maksudnya underemployed by hours and also skill. Ini masalah yang besar dalam negara kita. Sebab itu kalau dilihat dalam satu daripada cadangan itu ada menyebut tentang Majlis Pekerjaan Negara. Ini satu kali yang penting kerana ada isu sementara yang sekarang nak dibawa balik ke pekerjaan, ada isu juga yang bersifat jangka panjang. Dua konteks, satu yang hilang pekerjaan, 90,000 orang telah melaporkan kepada Perkeso hilang pekerjaan. Maksudnya total. Can you imagine that? Maksudnya daripada ada pendapatan dan dia drop, dan hampir 85% daripada orang yang secara rasminya hilang pekerjaan adalah pendapatan 5,000 ke bawah. Sebab tu saya bawa isu yang mudah jejas tu. Bahasa ni dia sebut rentan. Jadi banyak orang tak faham apa itu rentan ya. Rentan inilah contoh-contohnya. Jadi sebab itu saya tertarik kerana umpamanya dalam konteks now dia panggil apa, bantuan perhatian rakyat ya. Ini jenama-jenama barulah. Kita mula dengan BRIM, bantuan sara hidup, bantuan perhatian rakyat. Dan kalau kita lihat sela pendapatan itu dia sampai kepada RM5,000. RM5,000 ni dah atas sedikit daripada B40. Jadi berarti ini bagi saya kalau RM5,200 ke bawah itu rentanlah sifatnya itu. Maksudnya dia tidak susah, dia tidak miskin, tetapi dia mudah jejah. Dan dia contohnya ialah mudah cerita begini, kalau di rumah di hujung bulan masuk 25 hari bulan dia dah mula careful. Dia mula careful. Kalau anak kata ayah makan McDonald, dia mula cemas. Kalau kata cikgu nak minta yuran ini, dia cemas. Jadi mereka tidak miskin. Kehidupan mereka kalau kita lihat secara biasa, ada kereta, ada rumah elok sebagainya, dan tetapi dia ada sedikit kesempitan. Dan bila berlaku hentakan ekonomi ini, maka mereka sekarang terjejas dengan teruk. Jadi ini bagi saya satu dimensi yang penting. Saya tertarik dengan usaha-usaha kerajaan untuk memberi peluang pekerjaan. Kali ini insentif tu nampaknya memang menariklah bagi saya. Umpamanya kalau dalam konteks penjana kerjayanya, iaitu ditambah 40%, bagi OKU ditambah lagi 20%, maksudnya insentif pekerjaan hiring. Kita ada majikan yang mengambil pekerja OKU, majikan yang mengambil warga emas, majikan yang mengambil graduan. Malah tadi My Step tu pun sebenarnya adalah short term program. Kalau dulu 80-an SKS lah. Maksudnya skim khidmat sementara. Jadi GLC juga tampil dan juga, jadi kita cuba. Pada ketika ini bagi saya yang penting ialah to get back yang menganggur, yang hilang pekerjaan dan yang baru masuk ke pasaran. Jadi dia ada banyak kategori ni, dan yang underemployed, supaya mereka ini dapat masuk balik ke dalam pasaran kerja dan memberi ruang. Tapi saya tetaplah, mungkin kita dapat bincang malam ni, saya tetap ingin lihat komitmen yang bersungguh-sungguh supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing yang bertaraf, yang menolak pekerja-pekerja kita dan menyebabkan
kadar upah menjadi begitu rendah. Ya, kadang-kadang kita bercakap tentang peluang kerjaya, peluang pekerjaan ini sendiri ya, dengan terciptanya peluang-peluang pekerjaan dengan projek-projek mega yang akan diwujudkan. Tapi itulah segala peluang ruang pekerjaan itu dirampas. Tapi ada sebenarnya. Ya, ada. Tapi dalam kategori-kategori yang tertentu. Baik, kita akan menyambung kembali perbincangan kita kerana bersedia di talian Skype pada ketika ini adalah saudara Azizi Mustafa, Ketua Keuangan Pembangunan Malaysian Industrial Development Finance MIDF di talian. Assalamualaikum Cik Azizi. Cik Azizi? Encik Azizi? Assalamualaikum Cik Azizi. Okey, belum kita cuba dapatkan sekali lagi Encik Azizi Mustafa kerana tadi ada disebut ya dalam belanjawan tadi tentang skim transformasi pendigitalan industri di bawah MITI dan juga ada disebut tentang 150 juta grant untuk digitalizations SME dan juga grant terbelit dekat situ ketahuan dan grant otomasi. Kita ingin dapatkan pandangan daripada Encik Azizi. Sebentar lagi kita cuba hubungi beliau semula. Dan tadi kita terhenti tentang peluang pekerjaan ya dengan ada Malaysia Kerja, Wanita Kerja, Watan Kerja. Jadi untuk mewujudkan peluang pekerjaan dalam keadaan lebih 800 ribu sekarang ni diberhentikan kerja, bagaimana dengan kadar pengangguran yang dah sedia ada, dengan graduan yang bakal keluar, apa yang boleh dilakukan untuk jangka pendek dalam tempoh COVID ini, Tan Sri? Memang mencabar. Ya. Di samping kerja yang bermajikan, kita juga mesti push lebih kuat lah dalam konteks keusahawanan, dalam konteks pendigitalan tadi yang sebut. Sebenarnya di dalam Majlis Tindakan Ekonomi pun kita dah beberapa minggu lepas, sebahagian besarnya alhamdulillah masuk ke sinilah. Maksudnya contohnya usaha untuk mendigitalkan industri kecil dan sederhana. MDEC ada peruntukan yang tertentu, ada untuk kumpulan wanita dan sebagainya. Yang jadi bagi saya ini adalah usaha-usaha yang boleh dibuat sementara waktu. Ada pengambilan pekerjaan berjangka pendek dan memang mencabar sebenarnya. Ini bukan satu krisis yang mudah. Bagi saya tak tahulah, tadi minta maaf saya dengar suami sebut di awal tadi kata ketua pembangkang terkejut lihat angka ni. Ya, tapi 1997 krisis keuangan Asia Timur pun orang yang sama juga. Masa tu mungkin terkejutnya tu mungkin tak tahulah, lebih terkejut ataupun kurang terkejut saya tak pasti. Tapi mungkin ini dari pandangan politik pandangan politik, ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks fiscal deficit, kalau kita lihat kerajaan menyasarkan perbelanjaan yang besar. 322 bilion ini adalah satu jumlah yang saya rasa rekod lah, yang besar. Langkah yang berani. Memang benar banyak harapan supaya kerajaan bersedia untuk mengambil defisit yang lebih besar. Dalam konteks ekonomi, jangan kita salah tafsir. Isu defisit ini jangan terus dimutlakkan ianya buruk. Semasa 2008-2009, defisit kita mencecah minus 6.7%. Di sini disasarkan sekarang ini 6%, disasarkan tahun depan 5.4%. Jadi berarti bagi saya dalam konteks peruntukan ianya adalah sewajarnya. That one saya bersetuju. Dan dalam konteks untuk kerajaan meminjam dan dengan ruang yang ada, peminjaman kita banyak tertumpu dalam negara berjangka pendek. Jadi kita ada ruang. Cumanya kita kena berdisiplin. Setiap kali kita go in deep deficit, kalau kita lihat sejarah negara kita, deep deficit, kemudian deficit akan beransur-ansur menjadi around 3.2%. Jadi pattern itu memang macam mata gergaji tu kalau kita tengok tu. Dia memang begitu sifat. Daripada dahulu, bukan baru. Okey, jadi untuk wujudkan peluang pekerjaan dalam sektor awam pula, bagaimana agaknya Tuan? Kalau kita perhatikan sekarang kerajaan masih lagi memerlukan mereka yang gaji hari, PSH tu wujud lagi. Jadi kenapa tak diserapkan? Jadi untuk sektor awam dengan 1.62 juta jumlah penjawat awam sekarang, untuk wujudkan peluang pekerjaan lagi dalam sektor awam. Mungkin dari segi bahasa macam besar. Tapi dari hakikatnya kita adalah saiz yang sangat munasabah. Sebab apa begitu? Sebab sebenarnya kita campur semua sekali, semua sektor. Mana keselamatan, polis, tentera, guru dan kesihatan. 4 cabang ini adalah 4 cabang yang telah pun merangkumi 1.1 juta. Maknanya penjawat awam ni hanya ada sekitar 500,000 untuk serve rakyat 32.2 juta. Jadi maknanya satu angka yang sangat munasabah.
Sebab kita ni pusat pembayaran satu je. Kita letak sebagai tanggungjawab di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam. Sedangkan kalau kita tengok di negara-negara luar, 4 cabang ini, iaitu cabang dari polis, tentera, kesihatan dan juga pendidikan, mereka ada suruhanjayanya tersendiri. Jadi asing daripada penjawat awam. Jadi penjawat awam sendiri adalah 500,000. Memang munasabah angka tersebut dengan rakyat yang ada pada hari ini. Jadi kalau kita nak tengok dari segi peluang pekerjaan, sebenarnya kita ada average dalam 40,000 setahun pesara yang keluar, yang bersara, dan yang ada juga yang keluar lebih awal. 40,000 Anak 40,000 pesara, dan pada masa sama pengisian sekarang masih belum penuh. Maknanya dalam sekitar 85% hingga 92%. Dan kalau kita dapat tingkat kepada 95%, kita dapat lagi mewujudkan peluang lebih kurang dalam 30,000. Jadi maknanya setiap tahun peluang tersebut ada untuk graduan yang baru keluar untuk bekerja dalam sektor kerajaan. Jadi ini bukanlah satu isu. Sebaliknya, 4 cabang yang saya sebut tadi, sama ada negara kita ini aman, negara kita miskin, negara kita kaya, ataupun negara kucak kacir dan sebagainya, 4 cabang ini tidak boleh tidak tetap kena wujud dalam negara ini untuk rakyat dapat perkhidmatan kesihatan, untuk rakyat dapat pelajaran, untuk rakyat keamanan dan jaga kedaulatan negara. Maknanya 4 cabang ini, 4 cabang yang wajib wujud dalam sebuah negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi tidak ada isu dari segi penjawat awam jumlah yang begitu besar. Itu bukan satu isu. Cuma kedudukan je yang kita baca bersama. Kalau kita baca secara bagaimana saya terang tadi, dia bukanlah suatu angka yang sangat besar, sebaliknya satu angka yang munasabah jumlahnya dengan rasio rakyat yang ada pada hari ini. Baik, kita cuba sekali lagi sekarang ni Hana bersama dengan Saudara Azizi Mustafa, Ketua Keuangan Pembangunan Malaysia, Industrial Development Finance MIDF di talian Skype. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Suhaimi. Baik, terima kasih Encik Azizi kerana bersama kami untuk memberikan respon tentang belanjawan yang telah pun berlangsung lebih hampir 3 jam. Jadi tadi ada disebut ya tentang 1 bilion ringgit skim transformasi pendigitalan industri di bawah MITI dan juga 150 million grant untuk digitalisation SME dan grant automasi. Jadi bagaimana dari segi pandangan balas MIDF berhubung perkara ini? Terima kasih terlebih dahulu mengundang saya. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang menggalakkan di mana pihak kerajaan memberi penekanan terhadap adoption teknologi ataupun digitalisation. Sebagaimana yang Cik Suhaimi katakan tadi, sebanyak 1 bilion telah pun diperuntukkan di bawah bajet yang diumumkan petang tadi, dan juga sebanyak lebih 150 juta lagi untuk grant pendigitalan dan juga grant automasi untuk SME. Sebagaimana yang kita sedia maklum, COVID-19 ini telah memberi ruang baru di mana menggalakkan lebih banyak lagi penggunaan e-commerce, e-dagang antara para peniaga. Jadi insentif bajet yang telah diumumkan tadi sudah pastinya memberi suatu room atau space untuk PKS untuk embark on digitalisation dengan lebih cepat lagi. Okey, dan kita faham bahawa belanjawan ini adalah untuk tahun hadapan. Jadi kekangan utama saya lihat adalah soal pelaksanaan. Kalau berdasarkan kajian saya, MIDF sekarang ni pun ada dana ataupun grant yang masih lagi boleh dikatakan besar, lebih kurang 500 juta ringgit lagi berada dalam MIDF. Jadi bagaimana dari segi pelaksanaan dalam tempoh COVID sejak Mac hingga sekarang, adakah benar-benar terkesan dan berdasarkan program-program ataupun pendekatan-pendekatan yang diambil oleh MIDF, bagaimana agaknya? Adakah sektor-sektor PKS, IKS ini mengambil peluang berdasarkan dana atau grant yang sedia ada? Memang kalau kita tengok daripada segi ekonomi, PKS ataupun SME ni memang terkesan lah COVID-19 ni dan walaupun terdapat banyak dana-dana yang telah disediakan oleh pihak kerajaan melalui berbagai instrumen ekonomi, tetapi yang menjadi cabaran adalah sama ada dana-dana ini
boleh diakses oleh PKS. Sebab kalau kita tengok berdasarkan daripada segi pengurusan risiko, memandangkan keadaan ekonomi yang tidak menentu ini, sudah pastinya risiko agak tinggi bagi pihak-pihak bank untuk memberi pinjaman kepada PKS dan sebagainya. Namun begitu, sebagaimana yang Suhaimi mention tadi, kita memang... Ya, Cik Azizi? Cik Azizi? Hello? Ya, teruskan. Teruskan. Boleh dengar saya ke? Dengar. Teruskan. Cik Azizi? Okey, kita teruskan perbincangan terus. Terima kasih kepada Encik Azizi Mustafa dan kita melihat ya tentang apa yang disebut tadi IKS. Tan Sri, untuk belanjawan 2021 ni, untuk IKS, apa yang Tan Sri lihat kerana impak memang IKS ini terjejas. Jadi apa yang dilihat sesuatu yang besar telah pun diperuntukkan kepada IKS? Dalam matlamat yang kedua, kelangsungan perniagaan. Ini dia ada 3 teras kan. Yang kedua itu menumpu kepada perniagaan. Dalam tadi kita sebut tentang mudah jejas isi rumah. Di sini adalah mudah jejas firma perniagaan, enterprise. Tadi saya nyatakan bahawa sebahagian besar 600,000 lebih enterprise adalah industri kecil dan sederhana. Sebab itu bila saya melihat usaha-usaha untuk meningkatkan keupayaan pendigitalan industri kecil dan sederhana yang disebut oleh Cik Azizi tadi adalah satu usaha yang begitu baik. Tetapi kita harus faham, bila kita bercakap tentang digitalization ni, kalau kita buat satu garis mendata begitu, ada yang dah very advanced, ada yang sederhana dan ada yang masih belum pasti lagi. Jadi berarti kita kena menyedari ini bahawa ada yang masih mungkin besar kumpulan masyarakat industri kecil sederhana yang pada mereka dia dengar tetapi nak buat macam mana ni, nak mula di mana ni. Orang kata berniaga secara online, cakapnya lebih mudah daripada nak buatnya. Jadi kita dalam perbincangan di Majlis Tindakan Ekonomi, kita meletakkan, saya ingat dibentang oleh MDEC iaitu dalam konteks untuk kita mendigitalkan industri kecil sederhana. Kita kena terima hakikat bahawa ada yang zero, kosong lagi. Ada yang baru nak mula, ada yang dah mula tapi masih dan advance. Jadi dia ada setidaknya ada 4 peringkat begitu. Dan keputusan yang dibuat dalam beberapa perbincangan, saya percaya termasuk di dalam strategi yang ketiga dalam matlamat yang kedua, automasi dan digital ini, iaitu untuk mewujudkan advisory officers. Maksudnya kalau saya berada di, bayangkan kalau saya berada di gurun, mana saya nak pergi? Siapa yang boleh bantu saya untuk terlibat secara digital? Di Kuala Lumpur mungkin lebih mudah, tetapi kalau kita berada, saya ada di Mersing, saya nak jual keropok secara online, ke mana saya nak pergi? Apa yang harus saya buat? Jadi bentuk-bentuk bantuan ini ada setengahnya bersifat hands on. Jadi berarti bukan saja, sebenarnya digital itu mungkin setengah menganggap dengan ada telefon saja, tetapi dalam konteks pembayaran, logistik penghantaran, kalaulah umpamanya orang nak beli keropok saya banyak, umpamanya saya berada di Besut, nak hantar ke Johor Bahru, siapa yang boleh hantar? Dan proses-proses sebagainya. Jadi berarti dia ada bahagian-bahagian yang mungkin bukan digital sifatnya, tetapi logistik yang terlibat untuk penghantaran. Tapi saya lihatlah beberapa pengalaman yang dekat dengan saya lah, malah saya di UKM umpamanya kan, kalau di Bandar Baru Bangi itu, saya jumpa orang yang berniaga lemang tetapi dia very digital. Dia berniaga lemang saja. Dan saya lihat dia beli periuk kera dan juga beli buluh dan beli rendang pun actually datang secara digital. Maksudnya pemesanan, penghantaran dan sebagainya. Tapi bukanlah semudah itu untuk semua orang. Jadi bagi saya kerajaan kena menyediakan kemudahan-kemudahan ini dan menjadikan orang itu lebih selesa untuk mendekati so-called
the cyber world ini, digital ini. Tapi dalam keadaan pandemik COVID ni sememangnya kita nampak ada hikmah-hikmah yang tersembunyi dan sekarang dah pun terselah. Tapi dalam soal infra itu sendiri masih lagi menjadi satu keperluan. Soal internet yang masih tidak lebar lagi, yang belum, walaupun setiap kali belanjawan kita dengar okey akan bina pencawang di sini di Sabah, di Sarawak, tapi akhirnya apa kesudahannya? Jadi, betul. That's why sekarang ni perkataan yang famous di dalam konteks ni dia sebut jendela. Yang kita harapkan begitulah, jangan kita ada Ferrari tak ada highway. Okey. Kalau ada Ferrari tak ada highway tak guna. Jadi berarti buat apa beli Ferrari atau buat apa guna Ferrari. Jadi jalur-jalur lebar, kemudahan-kemudahan capaian internet ni dia hari ni dianggap sebagai satu utility. Macam kalau kita buka air tak ada, kita susah hati. Jadi kalau internet tak boleh dicapai, kita seharusnya sama susah hati kita. Dan saya dah melihat beberapa program-program di peringkat awal yang dibuat oleh pihak TNB umpamanya, di mana menggunakan all this infra elektrik tetapi pencawang-pencawang mereka tetapi untuk mewujudkan capaian-capaian yang lebih baik di kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan-kawasan yang telekomunikasi komersial tak masuk lah. Jadi berarti kita kenalah. Bagi saya tak ada pilihan lagi. Kita lihat pendidikan nak disampaikan secara digital. Saya dipahamkan hari ini setengah-setengah guru guna WhatsApp saja. Itu bukan online learning. Minta maaf. Itu bukan online learning. Menteri harus faham. Saya dengar banyak yang guru the only way ialah hantar dalam WhatsApp. Mak bapak pandai-pandai kau lah. You go and print, you kena ajar sendiri. Jadi kita pun kalau minta ajar, kalau saya diminta ajar all this differentiation dy dx and so on, mungkin dah lupa ramai sekarang tu. Apatah lagi kalau kumpulan pendapatan mak bapak nelayan umpamanya, adapun pendidikan. Jadi macam mana? Jadi penyampaian pendidikan secara online memerlukan all this jaringan-jaringan jendela, dan harapan kita begitulah. Kalau boleh kita ada, jangan ada Ferrari tapi tak ada highway. Memadailah saya ada kancil, cukuplah. Boleh masuk ke mana-mana lorong highway dan tak perlu bayar tol pun. Okey, tapi dalam menyokong infra itu sendiri sejauh mana agaknya kesediaan penjawat-penjawat awam dalam sektor awam itu sendiri dalam penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kerana secara tak langsung kita memerlukan dalam keadaan semasa ini. Selepas ini kita mengharapkan lebih banyak secara online, pembayaran online, pertemuan dibuat secara online juga. Jadi macam mana persediaan bagi sektor perkhidmatan awam? Dari segi penjawat awam, apabila COVID-19 ni melanda negara, kita telah pun memperkenalkan work from home, iaitu bekerja daripada rumah. Dan bagi kami tidak ada masalah kerana kami telah melaksanakan pada bermula 18 Mac semenjak PKP pertama diperkenalkan. Dan kita dapat lihat bekerja dari rumah ni pun telah memberi satu keberkesanan bekerja. Jadi hasilnya kita dapat lihat bagaimana sistem penyampaian kerajaan tidak terjejas. Sebab itulah kita dapat lihat bagaimana rakyat yang terkesan ataupun rakyat masih lagi mendapat bekalan makanan, rakyat masih lagi mendapat sumber-sumber bahan-bahan makanan dan sebagainya, boleh menjalankan kehidupan seperti biasa, dan rakyat juga tidak ada masalah dari segi perbekalan benih jika dia seorang pesawah. Maknanya ada proses dan sistem penyampaian kerajaan masih diteruskan oleh penjawat awam walaupun mereka bekerja daripada rumah. Jadi tidak ada masalah. Cuma pada hari ini kita apabila dalam bajet juga telah menyentuh tentang program jaringan prihatin. Jadi kita menyambut baik yang mana kerajaan telah meruntukkan 1.5 bilion ringgit bagi tujuan mengurangkan beban kewangan golongan B40 dalam mendapatkan kemudahan internet. Ini amat penting. Kerana walaupun sekarang kita anggap sebagai norma baru, pada masa akan datang mungkin dia dah jadi suatu kebiasaan. Maknanya mereka bekerja daripada rumah ni telah menjadi suatu kebiasaan kerana ada skop atau proporsi tugas tertentu yang memang kita boleh buat daripada rumah. Contohnya kita menerima aduan daripada rakyat, kita boleh buat daripada rumah. Maknanya menyediakan talian dan kita cuma hanya ada komputer dan kita boleh transfer kepada unit-unit yang perlu mengambil tindakan daripada aduan rakyat tersebut. Umpamanya kita di bahagian sumber manusia yang memang kita punya core business ataupun kita punya pelanggan adalah daripada dalaman. Maknanya kaki tangan kita sendiri. Maknanya ini juga boleh dibuat daripada rumah. Apa yang penting? Bagaimana kerajaan perlu menyediakan infra sebagaimana yang disebut oleh Tan Sri tadi, supaya kami boleh bekerja daripada rumah dengan lebih berkesan dan
boleh meningkatkan produktiviti walaupun kita bekerja daripada rumah. Ini penting bagi kami. Okey, jadi kita dah menyentuh banyak angle juga. Okey, Tan Sri ada nak tambah? Saya rasa isu untuk mengaplikasikan teknologi baharu digital ada satu komponen bila saya dengar dan kita catatlah setiap satu kan. Saya rasa ini satu perkara yang menarik. Menteri Keuangan ada menyebut tentang satu dalam konteks matlamat kedua kelangsungan perniagaan yang sektor tumpuan dalam sektor pertanian. Ini langkah 1, strategi 2, matlamat 2. Ya. Dia menyebut tentang sokongan-sokongan peruntukan yang diberi untuk kebun komuniti, pertanian organik, untuk perikanan yang menggunakan teknologi moden. Maksudnya tidak lagi berkonsepkan kalau kita pergi nelayan itu pergi tangkap, maksudnya mungkin dapat mungkin tak dapat. Kalau nelayan di negara-negara maju yang di negara Jepun umpamanya, saya tengok sendiri mereka pergi itu memang dapat ikan. Maksudnya sebab dia tahu ada ikan di situ. Jadi dia menggunakan all this teknologi sensor, radar dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini memang ada satu peruntukan yang agak besar. Saya tak ingat jumlahnya, tetapi disebut dalam konteks ladang-ladang satelit yang moden, perikanan yang moden, aquaculture. Jadi ini satu dimensi yang kita perlu tingkatkan kerana produktiviti makanan Malaysia sebenarnya masih lagi rendah. Isu keselamatan, food security, kita masih mengimport mungkin 60% daripada daging yang kita makan tu kita import. Baik juga dari segi bekalan-bekalan makanan yang lazim ni, ya. Jadi berarti pentingnya kita memberi bantuan, tetapi mesti ada modernization. Kerana yang kita risau ialah kalau hari ini disebut saja sektor pertanian, automatically akan nampak pekerja asing untuk datang. Anak-anak muda tak. Jadi saya pernah berbincang dengan pihak MTDC. Dia kata kalau hari ni dia kata habit anak-anak muda begitu kan. Dia main dengan telefon dia. How about kalau dia dalam masa yang sama di kebun itu dia siram air macam tu je. Dia tekan-tekan gitu je. Ya, how about kita boleh kawal burung, tikus dan sebagainya itu dengan menggunakan teknologi. Saya pernah lihat umpamanya gembala kambing biri-biri yang banyak kan. Kalau dulu kita tengok anjing kan, dia kejar dia nak himpun kambing. Sekarang dia main pakai sensor. Mengapai wave yang tertentu sampai ke telinga kambing biri-biri tahu nak balik. Jadi kadang-kadang kita rasa macam mustahil, tapi ini adalah perkembangan teknologi terkini. Mesti kita gerakkan dan bagus kerana dalam bajet ini ada, dan kita harap petani-petani dan sebagainya, mungkin ini tempat nak digemblengkan graduan universiti, latih mereka menggunakan teknologi moden ini untuk mereka pergi menjadi duta-duta di pertubuhan-pertubuhan peladang. Sebab pertubuhan-pertubuhan peladang ni lazim, minta maaf tu saya, lazimnya ialah terdiri daripada peladang itu sendiri. Ya, betul. Jadi kita pun generasi yang begini pun kadang-kadang takut nak guna drone, takut ataupun kita tak pasti ya. Tapi anak-anak muda mereka lebih technologically savvy. Jadi kalau umpamanya kita ambil graduan 300,000 yang nak keluar. Cari lebih kurang dalam 10,000 yang boleh diajar 6 bulan untuk menggunakan teknologi untuk sektor pertanian dan dispatch mereka. Jadi ada pekerjaan membantu petani dan barulah Pak Cik saya tengok tak perlu letak orang-orang lagi maksudnya. Jadi kita kena tengok dengan mata kasar, dengan mata sendiri. Jadi gunakan ini antara kepayahan tetapi juga peluang. Saya amat mengharapkan sektor pertanian ini YB Menteri sebut tadi langkah 1, strategi 2, matlamat kedua. Itu yang saya baca secara detail tadi. Okey, baik. Tan Sri, kita nak bersama dengan Presiden Perniagawati Malaysia Dato' Azlin Ahmad Shah Harbi. Suami di talian sekarang di Skype. Hello, Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Datuk kerana lama menunggu kami juga. Sekarang kita dapat peluang dan peluangnya. Jadi tadi telah diumumkan dalam belanjawan bahawa kita fokus dulu. Sebelum kita menyentuh tentang Perniagawati ini, kita sentuh dulu tentang belanjawan untuk wanita. Jadi bagaimana Datuk melihat dan juga mendengar, kerana kita tak ada wakil wanita hari ini. Jadi mungkin Datuk boleh mengambil kesempatan hari ini tentang belanjawan untuk golongan wanita. 95 juta ringgit pembiayaan mikrokredit khas untuk memperkasakan usahawan wanita. Pandangan Datuk ni. Silakan. Saya sebenarnya
gembira dengan belanjawan yang dibentangkan hari ini. Sebab kalau kita tengok tadi memang ada penghargaan kepada usahawan kita di mana yang Menteri Kewangan menyatakan yang kerajaan hargai sumbangan usahawan wanita kepada negara. Jadi bagi pihak usahawan kita akan kita amat bukan saja ada satu bahagian yang khas untuk usahawan wanita, tapi juga sebagai usahawan wanita kita juga masuk dalam golongan mikro, golongan bumi buka, golongan ikan, golongan KS dan sebagainya. Jadi selain daripada bahagian yang diberikan kepada usahawan wanita, dapat banyak lagi kan yang kita boleh take advantage of lah di dalam belanjawan. Datuk, kalau kita lihat Suhaimi, ketika COVID ni wanita sebenarnya mempelopori lagi industri dalam perniagaan online. Jadi di sini juga dimaklumkan bahawa program bimbingan kepada lebih 2,000 usahawan wanita akan disalurkan melalui program pembangunan perniagaan usahawan mikro ataupun BIZMI. Apakah selama ini program-program sebelum ini tidak memadai ataupun perlu diwujudkan lebih lagi selepas ini, Datuk? Nak katakan tak memadai itu bukan kan. Of course kita ada banyak peruntukan yang telah diberikan di bawah prihatin PKS, di bawah perdana semuanya. Betul. Jadi ini adalah satu usaha yang berterusan. Sebab kalau kita tengok pada masa ni pun kita masih lagi dalam proses memulihkan perniagaan, meningkatkan perniagaan kita dan keadaan pun masih lagi tak menentu. Jadi memang kita perlukan lebih banyak akan untuk tolong kita untuk di tahun hadapan. Di mana cabarannya saya rasa akan lebih lah daripada apa yang kita lalui ni. Okey, Datuk, di bawah Peniagawati sekarang ada berapa ramai ahli? Ada lebih kurang 1,500 ahli. 1,500 ahli. Jadi adakah di kalangan ahli ni ada yang dah berhenti daripada berniaga, bankrupt sebagainya? Ada, Datuk? Sedih bunyi kan? Sedih. Tapi kita kena kongsikan apa realitinya. Ya, betul. Betul. Jadi memang betul Suhaimi kan. Semenjak bulan Mac hari itu kan, ramai usahawan kita yang dia tak berhenti berniaga. Usahawan dia very creative. Dia very creative. Dia akan menukarkan perniagaan dia kepada perniagaan yang lain. Jadi ramai usahawan kita kan yang dah tak boleh nak meneruskan perniagaan dia yang dahulu. Dah pergi ke perniagaan yang baru. Ada yang dulu buat travel agent, sekarang dah tak supermarket. Yang dalam sektor pelancongan, kan dah buat food and beverage, online, makanan dan sebagainya. Jadi sekarang mereka semua dalam proses untuk mengubahkan, memulakan perniagaan yang baru. Perniagaan yang viable, right, dalam keadaan ini, ataupun yang meneruskan perniagaan yang dahulu, menukar cara jalan perniagaan. Maknanya kena online untuk menggunakan teknologi ke kan. Saya rasa kalau kita dengan bantuan diberikan semua, they will rise back lah. Kan usahawan memang Jadi kelemahan utama sebenarnya kita lihat ada di kalangan IKS ni adalah aliran wang tunai dalam tangan, ya, dan itu antara pengajaran dan kita memerlukan sebenarnya satu tabung kecemasan di kalangan usahawan itu sendiri. Dan juga disentuh tadi dalam belanjawan adalah tentang cukai korporat itu sendiri. Jadi apa pula pandangan balas daripada Datuk tentang cukai korporat ini? Cukai korporat yang dibentangkan tadi, yang diumumkan tadi, ya. Cukai individu ada turun 1%. Ya, 1%. Ya. Jadi mungkin bagaimana untuk cukai individu juga? Bagaimana daripada Datuk pandangan? Cukai individu kurang 1%. Ya. Tapi saya rasa kalau tengok secara keseluruhan, kita cakap pasal cukai, saya rasa kita pun tak dapat keuntungan tahun ni. Kita pun tak berapa affected dengan cukai itu sebenarnya. Alright. Tapi yang lebih penting saya rasa kan tentang microcredit,
dan pembiayaan mikro daripada Telefon Mara, Ecobank, SMB Bank, USD semua tu, I think itu akan lebih menolong usahawan kita di dalam aliran tunai. Okey. Baik, jadi terima kasih banyak Datuk kerana bersama kami dalam ruang bicara khas pada malam ini. Terima kasih banyak. Okey, kita tadi di peringkat akhir ni Datuk ada menyebut tentang beberapa agensi, ya. Dan kita mengharapkan kalau dari segi institusi keuangan untuk membantu golongan IKS ini memberikan pinjaman tak ada faedah. Adakah itu mustahil, Tan Sri? Tapi jawapannya selepas kita berrehat. Ya. Kita kembali selepas ini, Hana, sebutnya dalam ruang bicara khas Belanjawan 21. Okey, sebenarnya di luar kamera kita bincang lagi rancak sebenarnya kan menyentuh tentang GST, sokong tak sokong. Itu tadi kita dah dapat jawapan daripada kedua-duanya. Tan Sri, kalau kita lihat sekarang berlega-lega sebelum belanjawan ni, orang cakap kita nak sokong GST, nak kembalikan balik GST. So pandangan Tan Sri? Stand saya terhadap sistem percukaian, ya. Daripada dahulu lagi saya merasakan bahawa bila sebuah negara menjadi semakin kompleks, penduduknya besar, keperluannya kompleks. Kompleks maksudnya rakyat hari ini bukan saja nak air dan elektrik. Dia nak macam-macam yang dia nak daripada kerajaan. Sebab itu sebenarnya sistem percukaian harus dilihat semula. Tapi dulu kita cuba dengan GST, tetapi mungkin pengalaman itu pengalaman yang mungkin pahit dan ada manisnya dan sebagainya. Saya rasa bila keadaan lebih tenang, bukan sekarang lah, bila keadaan lebih tenang, ekonomi dah agak pulih, saya menganjurkan untuk kita duduk semula, memikirkan bagaimanakah kaedah sistem percukaian yang lebih baik, dan banyak penerangan-penerangan yang boleh dibuat, dan pastinya kita improve daripada pengalaman yang lepas. Tapi saya tetap menyokong kaedah percukaian yang diperkenalkan beberapa tahun lepas dalam konteks GST. Panggil nama-nama apa saya tak kisah, tetapi bagi saya percukaian yang lebih luas. Kita lihat perumpamaan sekarang ni, keperluan kerajaan untuk memastikan pengoperasian kerajaan itu sendiri. Tadi cakap tentang penggajian kaki tangan awam. Kemudian kita bercakap dengan, kalau dulu bilangan kereta berapa banyak sangat, hari ini kereta saja mungkin lebih ramai daripada penduduk negara ini mungkin. Jadi berarti keperluan jalan raya, keperluan infrastruktur. Dulu siapa bercakap tentang internet? Hari ini di bandar-bandar, di kampung-kampung pun orang marah kalau tak ada internet. Jadi tanggungjawab kerajaan itu berbeza. Kita harus sedar bahawa 70-an, 80-an, 90-an dan sekarang berbeza. Jadi sebuah kerajaan mesti mempunyai asas keuangan yang mencukupi. Yang cuma perlu pasti ialah ianya dijalankan secara efisien, adil dan wujud kesaksamaan. Kita cari jalan. Saya percaya ada formula yang boleh kita cari, insyaAllah. But not now. Sekarang bukan masanya bagi saya untuk kita menambah, memperkenalkan cukai-cukai baru. Not isu cukai isu yang sensitif. Dengan kadar pada peringkat awal GST adalah 6%, 600. Mungkin selepas ini diperkenalkan dengan kadar yang kurang. Dan cukai juga cukai sensitif pada individu. Dan diumumkan tadi bermula 1 Januari cukai pendapatan individu daripada 11% kepada 9%. Kita menyokonglah apa yang telah pun sebut oleh Tan Sri tadi. Kami adalah kumpulan yang melaksanakan sistem percukaian tersebut suatu ketika dulu, dan kami dapat lihat bagaimana how efficient dan bagaimana benda ini boleh menjadi perolehan kepada negara. Dan pada masa yang sama, apply yang sama telah pun dibuat oleh 167 negara di luar sana. Maknanya tidak ada salahnya, di mana mungkin salahnya dari segi masa, mungkin salahnya dari segi suasana, mungkin salahnya dari segi pandangan-pandangan subjek yang dia lihat untuk digunakan bagi kepentingan tertentu. Itu di luar kotak kita. Tapi dari segi pelaksanaan, kami adalah orang yang melaksanakan sistem tersebut, dan kami telah lihat sistem ini amat berkesan dan baik untuk negara. Mungkin tidak popular, mungkin kerana peratusannya, mungkin kerana situasi. Dan kita boleh melihat semula ataupun bincang semula kaedah ini sebagaimana Tan Sri sebut tadi, dan saya yakin dan percaya inilah satu sistem yang patut kita buat, patut kita laksanakan semula pada ketika yang sesuai, tetapi dia tetap perlu dilaksanakan kerana di luar sana telah lihat
bagaimana keberkesanan sistem ini, bagaimana sistem ini telah dikembalikan kepada rakyat dan untuk pembangunan negara, dan dia adalah satu sistem yang sama, adil pada semua orang. Jadi bagi QPEX, kita adalah kumpulan yang telah melaksanakan sistem ini, dan kita percaya jika dikembalikan, mungkin kita boleh berada dalam 3% keadaannya, sehinggalah rakyat dan orang ramai di luar sana faham kaedah dan tahu bagaimana sistem ini berjalan. Maknanya semua orang tidak ada masalah, dan kami menyokong. Dan pada masa yang sama, pencukaian individu pun telah pun turun 100%. Jadi QPEX juga mengucapkan ribuan terima kasih. Tetapi QPEX, walaupun kita penjawat awam, kita juga dikenakan cukai. Dan kami tidak terlepas. Sebab itulah kami nak, kalau boleh, kerajaan umum dan bayar gaji kami 13 bulan. Kenapa 13 bulan? Kerana minggu yang kita wujud adalah 52 minggu. Bermakna bersamaan dengan 13 bulan. Gaji kami dibayar 12 bulan. Jadi hilang 1 bulan. Jadi kalau kerajaan umum sebulan bonus pun bukan bermakna suatu lebihan. Sebaliknya, suatu yang patut kami dapat. 13 bulan gaji adalah suatu yang patut kami dapat kerana kami bekerja 13 bulan. Dalam kaedah minggu. Dan sepatutnya boleh juga kerajaan buat sistem bayaran gaji 2 minggu sekali. Boleh juga. Jadi maknanya kami tidak ada hilangan di mana-mana tempat, ataupun tidak ada kehilangan pada hari yang kami datang kerja tapi tidak dibayar. Sebagaimana pada hari ini kami datang 13 bulan tapi dibayar 12 bulan. Sebab itulah kita minta 1 bulan bonus, kerana nak ambil balik apa yang kami hilang. Itu istilah kami lah. Tapi dalam istilah kerajaan mungkin dia melihat dalam konteks yang lain. Sebab itu dalam bajet ni, walaupun kami sendiri telah pun minta banyak dengan kerajaan, apatah lagi kami telah pun mohon kerajaan kembalikan apa yang telah pun mereka umum. Mereka telah umum satu KGT, mereka telah umum KUP dipendekkan pada 10 tahun. Mereka juga telah umum wujudnya grade DG 5/6. Kerajaan juga telah umum bagaimana gantian cuti rehat dibayar pada mereka, diberi wang tunai 75 hari untuk mereka yang bekerja 15 tahun dan umurnya 45 tahun ke atas. Ini adalah pengumuman yang telah pun dibuat oleh kerajaan. Walaupun kami mohon supaya dimasukkan semula dalam bajet ini, tetapi tidak ada yang saya lihat dalam bajet ini apa yang telah pun diumum dulu untuk dibawa dalam bajet ini untuk dilaksanakan pada tahun hadapan, tidak ada. Tetapi tidak mengapa, sebab penjawat awam dan QPEX kami telah faham situasi semasa ini bukanlah situasi untuk kita mendapat apa yang kita nak, tetapi cukuplah dengan sekadar apa yang kita telah kendor sekarang agar dia tidak tercicir. Itu dah pun cukup baik dengan situasi negara pada ketika ini. Apatah lagi kerajaan sendiri pun telah pun dilihat komitmen pada penjawat awam, bagaimana memperkasakan sistem penyampaian, bagaimana kerajaan juga akan mewujudkan rumah yang peruntukan pada perumahan telah pun ada. Jadi adalah suatu yang bagi kami agak baik untuk penjawat awam, walaupun sebenarnya kami juga fokus kepada pendapatan gaji minimum yang bagaimana saudara Suhaimi sebut tadi, pendapatan garis kemiskinan telah pun ditingkat kepada RM2,208. Mungkin kami juga boleh klaim sekurang-kurangnya gaji minimum kami RM1,200 sekarang hendaklah diangkat menghampiri kalau bukan pun bersamaan. Jadi itulah harapan kami. Tapi ialah harapan kami tidak semua boleh ditunaikan. Walaupun tidak semua boleh ditunaikan, tapi sekurang-kurangnya kerajaan tidaklah buang semua dengan apa yang kami mohon. Jadi mungkin kami akan dapat lihat, mohon supaya kerajaan lihat semula dalam konteks yang lain dan bukan dalam konteks pengumuman dalam bajet ni. Mungkin lepas ni kita ada mungkin akan ada pengumuman secara runcit pula, bukan secara bukal terus hari ini. Okey, kita masih lagi kedengaran juga hari ini walaupun tidak terlalu difokuskan, ya. Bajet untuk Bumi Putra, bajet untuk China, bajet untuk India. Jadi Tan Sri, bajet untuk kaum ini, dan kita melihat sedikit untuk Sabah, Sarawak, keperluan itu. Itu Malaysia. Kita tak perlu lari daripada Malaysia. Dalam bahasa Inggeris kita panggil contextual. Melayu, China, India, kumpulan-kumpulan masyarakat Bumi Putra di Sabah dan Sarawak, itu adalah uniquely Malaysia. Dalam kita mencorakkan perancangan pembangunan negara,
satu aspek yang penting ialah contextual. Maksudnya kita kena mengambil kira di mana perancangan itu dibuat. Saya baru bertemu dengan beberapa rakan daripada Norway. Kata mereka kalau musim panas, orang di sana memang hampir tak bekerja langsung. Sebab dia banyak, musim panas tu sikit sangat, beberapa bulan. Jadi contextually, secara geografi, itu mereka. Jadi mereka tak, jangan pula kita pula nak buat musim panas. Sebab Malaysia musim panas kita 7 bulan. Jadi kalau kita pun musim panas, tapi kita ada contohnya bulan puasa. Bulan puasa kita tahu the kind of activity tu akan menurun sedikit. Jadi bagi saya, kadang-kadang kita dengar orang kata kita mesti ethnic-less. Bunyinya begitu. Tetapi hakikatnya kita ada kumpulan-kumpulan masyarakat dan sejarah negara kita juga dan perlembagaan negara kita juga dengan jelas menyatakan beberapa perkara. Dan kali ini saya lihat yang Bumiputranya ada dalam konteks keterangkuman tadi saya tengok tadi, dan kemudian untuk China, untuk India, untuk Sabah dan Sarawak ada. Tetapi bukanlah mengatakan bahawa semuanya harus dibahagi-bahagi begitu. Jadi kita tidak mengukur berapa Bumiputra dapat, berapa itu dapat. Sebenarnya 60% penduduk Bumiputra, kalaulah penduduk Bumiputra pendapatan mereka meningkat, saya bagi 500%, 1000% bahawa masyarakat kumpulan etnik lain juga akan dapat manfaat. Siapa yang developer umpamanya, pemilik pasar raya umpamanya, dan banyak lagi lah peniaga-peniaga yang besar-besar, mereka dimiliki oleh mungkin daripada kumpulan masyarakat Cina, tetapi mereka juga mendapat limpahan daripada peningkatan pendapatan orang Melayu. Jadi tadi kita juga ada satu lagi ialah tentang dari segi bagaimana kita nak pastikan macam LPG dan sebagainya untuk penduduk pendalaman. Jadi kalau nak tanggung satu tong gas itu masuk dalam pendapatan kawasan Sarawak itu, akhirnya tong gas yang mungkin harga RM40 mungkin jadi RM150. Dahlah pendapatan rendah. Jadi berarti dalam keadaan tertentu kita kena ada subsidi. Jadi kita kena understand that. No, maksudnya there must be give and take ini, maksudnya mesti ada. Jadi supaya akhirnya kesesamaan, keharmonian itu dapat dicapai. Okey, jadi Ana, kita akan sekali lagi bersama tetamu di talian. Untuk tetamu yang terakhir ialah Saudara Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ini dia. Baik, alhamdulillah. Antara orang yang paling sibuk sepanjang COVID-19 ini, kerana ini antara peluang yang diperolehi untuk orang kata mencipta ataupun lebih tepat groom bakal-bakal usahawan digital. Jadi dengan persembahan penyampaian pembentangan belanjawan tadi, apa yang paling terkesan untuk industri startup ini, untuk mereka yang terlibat secara langsung dalam pendigitalan ini? Okey, terima kasih Suhaimi dan juga Liana dan juga penambah TV. Sebenarnya yang lebih terkesan dalam pengumuman yang diadakan oleh Muhammad Tun Safrul tadi adalah saya pandang ada dua aspek. Satu yang jangka masa pendek, yang kedua adalah jangka masa panjang. Untuk yang pendek sebenarnya yang paling menggembirakan PKS saya rasa adalah pengumuman tentang penambahan jangka masa untuk subsidi upah. Sebab itu antara yang paling terkesan, bagi pihak PKS, terutama dalam aliran tunai, dalam kata orang menjana semula pendapatan dalam perniagaan, dan dapat membantu penyusunan semula aliran tunai PKS. Itu satu. Yang keduanya, saya nampak pihak kerajaan banyak juga fokus kepada bahagian pendigitalan. Banyak allocation telah dibagikan kepada PKS untuk melihat tentang bagaimana pentingnya pendigitalan ini, bukan sahaja dalam bentuk kita nak memastikan kita boleh berada dalam ekonomi digital, tapi juga dalam bentuk kewangan. Beliau ada menyebut tentang ECF, equity crowdfunding dan juga P2P, dan benda itu memberi satu harapan baru kepada PKS untuk explore lebih lanjut apa yang ada dalam belanjawan tadi, Zoim. Okey. Sebentar tadi pada awalnya Cik Azhari ada menyebut berkenaan dengan tertarik pada belanjawan kali ini, ada menyebut berkenaan dengan belanjawan buat industri kreatif. Boleh mungkin apa yang sebenarnya menarik minat Cik Azhari tu?
Okey, alright. Seperti mana yang kita ketahui dalam bantuan cendana oleh My Creative Ventures, memang tak dinafikan. Kadang-kadang ada industri yang kita agak terlepas pandang, iaitu industri kreatif yang terlibat dengan artis indie, dengan pelakon, penyanyi, pembuat kraft tangan, event management yang melibatkan contoh peragaan ataupun persembahan dan sebagainya, memang sangat-sangat terkesan. Mereka ni hampir boleh dikatakan hampir zero pendapatan, dan pendapatan yang hampir kosong. Memang kita nampak artis tu hidup mewah dan sebagainya. Saya tak nak komen pasal benda tu. We are not talking about that. Kita talking about the business side of it. Usahawan yang terlibat dalam industri kreatif pun dibantu. Dan cendana sebenarnya telah dinyatakan oleh yang pada keuangan tadi telah dikatakan diberi bantuan yang lebih, dan saya harap pihak-pihak main industri kreatif PKS, main industri kreatif ni gunakan peluang ini untuk perkembangkan lagi pasaran. Sebab kan dah berbakat, bukan masa untuk ambil duit ni kita pergi belanja di tempat lain, tidak, untuk memperkembangkan bakat, dan pastikan bakat bukan hanya dikongsi di negara ini, di Indonesia, tapi boleh dikongsikan dalam di luar negara. Contoh penyanyi di luar negara persembahkan persembahan tarian di luar negara, bawa produk kraft tangan di luar negara, dan ini antara peluang yang boleh digunakan oleh pemain kreatif untuk memastikan perniagaan dan kesinambungan bakat mereka dapat diteruskan. So itu adalah penting untuk mereka dalam perjalanan. Baik, terima kasih Tuan kerana meluangkan masa. Kita pun kesentukan juga kat studio ni. Nanti insyaAllah kita akan bincang deeply lagi dekat studio. InsyaAllah kita bertemu nanti. Okey, jadi kita melihat sebenarnya Tan Sri dan juga Tuan Adnan, apa yang trending di negara kita mengenai bajet, itu pasti. Tapi disebut sini adalah tentang jasa KWSP. Dua perkara. Kerana ramai yang terkejut sebenarnya Tan Sri bila mana bajet jasa itu sendiri, peruntukan yang diberikan adalah sebanyak 81 juta for jasa. Ia dah mula mendapatkan trending di Malaysia. Jadi kadang-kadang berbanding dengan kat sini nyatakan untuk peruntukan untuk mental health cuma 24 million, tapi jasa is getting 81 million. Terkejut kat situ. Terus menjadi trending pada ketika ini. Saya tak ada maklumat yang detail, tapi seingatan saya mungkin Cik Adnan boleh dapat jawab dengan lebih tepat lah. Dalam beberapa episod kekecohan sejak beberapa tahun yang lepas, seingatan saya ada sekumpulan perjawatan di dalam sektor perkhidmatan awam yang melibatkan kaki tangan di jasa yang kemungkinan begitu tersentak dengan beberapa keputusan yang dibuat itu. Sebenarnya ada beberapa keputusan yang dipatah balik. Kalau kita lihat contoh, saya nak ambil contoh dalam konteks HSR. Dengan jelas kerajaan menyatakan bahawa hasrat untuk meneruskan semula high speed rail project ini. Ini juga sesuatu yang saya ingat dalam seminggu, 2 minggu selepas berlaku peralihan kerajaan di dulu, HSR ni meletup-letup dan semuanya tak betul belaka kan. Tetapi hari ini alhamdulillah kita dapat be steady lah. Bagi saya itu adalah perjalanan kehidupan sebuah negara. Bagi saya yang lepas menjadi satu pengajaran kepada kita dan kita belajar dari situ. Kalau we feel that ada keperluan, kita bawa balik. Jadi dalam konteks HSR umpamanya saya nak menyentuh ini kerana beberapa dalam konteks yang ketahanan ekonomi matlamat ketiga, strategi kedua yang menyentuh tentang pembangunan dan disebut tentang rancangan Malaysia ke-12 dan sebagainya, MRT 3, HSR dan juga RTS di Johor Bahru dan Singapura, dan juga beberapa usaha-usaha untuk merapatkan jurang pendapatan antara wilayah. Kesemua koridor-koridor 5 yang ada itu insentif percukaian dilanjutkan kepada tahun 2022. Jadi jangan lupa di sebalik ini kita ada Wawasan Kemakmuran Bersama WKB yang jelas sekali menyatakan bahawa perlunya ada perancangan yang lebih strategik untuk kita merapatkan ataupun mengurangkan jurang ini. Kerana memang itu Malaysia. Contextually Malaysia, Pantai Timur umpamanya dia lebih agak terkebelakang dari segi pembangunan. Jadi di Sabah dan Sarawak. Jadi bagi saya kesinambungan dengan Wawasan Kemakmuran Bersama itu ada. Saya cuma nak menyentuh sedikit Suami tentang satu dimensi yang disebut di hujung-hujung dalam konteks, mungkin dia datang dalam konteks kelestarian sumber, tetapi sebenarnya bila dibaca betul-betul
iaitu untuk meningkatkan penyertaan NGOs dan juga badan-badan bukan kerajaan ini yang societal ya, maksudnya yang dibina oleh komuniti, rukun tetangga dan sebagainya, untuk tampil menjadi sebahagian daripada ejen-ejen pembangunan. Kalau dilihat itu dalam konteks kumpulan yang membuat penyelidikan dalam konteks rentas parlimen, begitu dalam konteks untuk SDG, kelestarian dan sebagainya. Ini penting kerana the future will not be semuanya kerajaan. Jadi masyarakat awam, GLC dan juga industri perlu tampil dalam konteks bagaimana peranan mereka untuk pembangunan negara. Kalau kali pertama saya dengar 4 syarikat disebut dengan jelas, Top Glove, Harta Lega, Supermac dan Kosa yang terkejut juga, jarang saya dengar nama-nama syarikat disebut secara khusus begitu. Kita harap ini menjadi satu penampilan yang hakiki, berterusan dan ada kejujuran di sebalik itu, bahawa mereka ada peranan dalam pembangunan negara, dan kita harap masyarakat akan lebih tampil untuk bersama dengan kerajaan, membantu kerajaan untuk membawa negara ini ke era yang lebih baik. Okey, saya akan kembali bersama Tan Sri untuk 1 minit 30 saat kepada Tuan Adnan terlebih dahulu. Kita boleh terus dengan conclusionnya. Baik, KIPEX dalam bajet ni untuk penjawat awam, kami memang menjangkakan tidak banyak perkara yang kami telah mohon akan diumumkan dalam bajet, dan kami lebih suka situasi yang perbincangan selepas itu bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan pihak-pihak yang bersama dengan KIPEX, kerana bajet yang pada yang dimentang ni kita lebih utamakan rakyat. Sebab pada masa ini adalah fokus kami penjawat awam adalah memutuskan rantaian COVID-19 dan melandaikan jangkitan, dan fokus kami juga adalah bagaimana kami penjawat awam boleh membantu rakyat melalui sistem penyampaian yang kami buat. Bagaimana kerajaan juga telah mengarahkan kami supaya membantu dan memudahkan rakyat, kurangkan kerenah birokrasi, dan khususnya dalam sektor-sektor ekonomi untuk kita membantu rakyat dan memcepatkan proses, contohnya dari segi perniagaan, lesen-lesen, memudahkan, tidak mengambil tindakan terlalu drastik, sebaliknya lebih kepada bagaimana membantu rakyat supaya mereka boleh bangun semula dalam situasi yang sukar ini. Dan inilah tugas kami penjawat awam untuk membantu dan seterusnya untuk kita merancangkan kembali sektor ekonomi pada masa ini. Baik, untuk Tan Sri ya, kita melihat dalam pembentangan belanjawan ini disebut berulang kali tentang inisiatif yang lebih bersasar. Ya, itu tak diperjelaskan. Mungkin ini kita bagi gist je dulu, sebab mungkin kita boleh lanjutkan perbincangan tentang perkara ini. Bersasar baik terus bersyarat ataupun sebab kita takut tersesat. Dia sebenarnya memang keperluan lebih kepada bersasar secara mikro, targeting. Petang tadi saya bercakap di Majlis Perwakilan Negara, umpamanya kalau kita nak keluarga itu anaknya anak kecil, kita bagi diapers, kita jangan bagi laptop. Tapi kalau keluarga nelayan anaknya masuk universiti, jangan bagi diapers, bagi laptop. Maksudnya bersasar keperluan yang diperlukan oleh si penerima itu. Di sini cabaran kita seterusnya adalah pelaksanaan. Perancangan baik, alhamdulillah. Tetapi isu antaranya ialah bagaimana kita nak memastikan semua bentuk-bentuk program-program kesejahteraan rakyat terutamanya itu sampai kepada kumpulan sasar dan tidak ada pertindihan, tidak ada yang mungkin terpinggir pula, tak dapat pula. Jadi mungkin next time kita perlu bincang dari segi data kerajaan, perkongsian maklumat dan sebagainya. Dan yang kita harapkan ialah pelaksanaan secara teratur, pantas dan berkesan dan sampai dan tidak membebankan kerajaan secara keseluruhannya. Dan bagi saya cantiklah tu tajuknya, Teguh Kita Menang Bersama. Jadi harap-harap we going to win together lah. Okey, sebab perjalanannya baru nak bermula 1 hari bulan 1 dan pasti dengan plan jangka panjangnya RMK12 akan menyusul. Kita cuba melihat kembali. Jadi terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Profesor Tan Sri, Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali dan juga Saudara Tuan Adnan. Dan tadi kita ada 3 tetamu di talian, Azizi Mustafa, Abdul Azhari dan juga Datuk Azli. Baik, sekian saja daripada saya, Syuhaim Muhammad dan Nazir Gifli. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.